Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar sekalian? Video kali ini kita akan membicarakan pendidikan Islam tingkatan 2 bahagian fiqh. Mari kita belajar bersama-sama. Kali ini kita akan belajar pendidikan Islam tingkatan 2 bahagian fiqh, iaitu solat berjemaah pengikat hati. Pelajaran ke-14 muka surat 90 hingga 96. Mari kita ulang kaji bersama-sama. Sekarang mari kita lihat standard kandungan dalam tajuk ini, iaitu merumus kefahaman tentang solat berjemaah serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Ini bermaksud dalam pelajaran ini kita hendaklah tahu apakah yang dimaksudkan dengan solat berjemaah serta mampu mengamalkannya dengan tertib dan berterusan. Sekarang mari kita lihat pula objektif pembelajaran. Yang pertama iaitu menyatakan maksud dan dalil solat berjemaah. Yang kedua, menyatakan hukum solat berjemaah. Ketiga, menjelaskan syarat menjadi imam. Yang keempat, menyenaraikan ciri-ciri utama memilih imam. Yang kelima, menerangkan makmum masbuk dan makmum muwafiq. Yang keenam, menjelaskan kedudukan imam dan makmum ketika solat berjemaah. Seterusnya, mari kita lihat maksud dan hukum solat berjemaah. Dari sudut bahasa, solat berjemaah bermaksud jamaah, berasal dari perkataan jamaah yang bermaksud berkumpul. Manakala dari sudut istilah pula, solat berjemaah ialah solat makmum bersama-sama dengan solat imam dengan sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum mengikut syarat-syarat tertentu. Dalil solat berjemaah sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus salata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Maksudnya, dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua secara berjemaah bersama-sama dengan orang yang rukuk. Terdapat juga dalil daripada hadis Nabi SAW, muttafaqun alaih, salatul jami'ati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Maksudnya, solat berjemaah lebih afdal, lebih baik daripada solat bersendirian dengan kelebihan 27 darjat. Ini menunjukkan bahawa pahala solat berjemaah lebih banyak daripada solat bersendirian dan banyak lagi kelebihan solat berjemaah. Sekarang mari kita lihat syarat menjadi imam. Bagaimana kita nak memilih imam? Imam hendaklah mempunyai syarat-syarat berikut. Antaranya iaitu yang pertama, imam boleh membaca Al-Fatihah, iaitu surah Al-Fatihah dengan bacaan yang betul. Yang kedua, imam lelaki bagi semua makmum, sama ada makmum perempuan ataupun makmum lelaki. Manakala imam perempuan pula hanya boleh jika semua makmumnya perempuan. Tidak boleh perempuan menjadi imam bagi makmum lelaki. Yang ketiga, makmum meyakini sahnya solat imam. Makmum yakin dengan solat imam. Yang seterusnya, mari kita lihat ciri-ciri keutamaan memilih imam. Kadang-kala terdapat ramai orang yang memenuhi syarat-syarat menjadi imam, sehingga sukar untuk memilih imam yang betul-betul layak di antara mereka. Jadi, Islam telah memberi garis panduan siapakah yang paling layak di antara mereka. Yang pertama sekali, pemimpin. Sekiranya di antara imam-imam yang layak itu, yang paling layak ialah pemimpin. Yang kedua, dilantik oleh pemerintah sebagaimana imam di masjid dan juga di surau-surau yang telah diberi tauliah. Yang ketiga, tuan rumah. Sekiranya kita
adalah tetamu, maka tuan rumah lebih layak untuk menjadi imam. Yang keempat, lebih alim dan berpengaruh di antara ramai-ramai yang memenuhi syarat menjadi imam. Yang seterusnya, lebih fasih bacaan Al-Quran sehingga makmum seronok ataupun suka mendengar bacaan imam. Yang seterusnya, lebih warak dan soleh dalam kehidupannya. Yang ketujuh, lebih baik akhlaknya. Yang ke-8, lebih bersih badan dan kemas pakaiannya. Ini menunjukkan bahawa Islam sangat mementingkan kebersihan dan kekemasan, kecantikan. Dan seterusnya, lebih merdu suaranya. 10, telah berkahwin. Ini kelebihan kepada orang yang telah berkahwin. Dan yang ke-11, lebih tua usianya. Baik, sekarang mari kita lihat bagaimanakah kedudukan imam dan makmum berdasarkan kepada status makmum. Baik, yang pertama ialah kedudukan imam dan seorang makmum yang sama jantina. Kita lihat dulu sekiranya imam dan makmum itu lelaki. Bagaimana kedudukan solat mereka? Yang pertama, kita bentang sejadah dahulu. Ini sejadah imam. Dan satu lagi sejadah makmum. Lihat kedudukan sejadah rapat dengan sejadah imam. Bagaimana pula kedudukan orangnya? Pertama imam. Imam berdiri di sejadah imam. Kemudian makmum berdiri di sebelah kanan imam. Dekat. Sejadah dia rapat. Ini sekiranya seorang lelaki makmum. Baik, kita lihat yang seterusnya, iaitu imam dan seorang makmum yang sama jantina, iaitu perempuan. Maknanya imam dan makmum dua-dua perempuan. Kita bentang sejadah, tengok sejadah dia kedudukan macam mana. Ini sejadah imam. Sejadah makmum sama sebagaimana sejadah makmum lelaki tadi. Ini imam berdiri di hadapan, manakala makmum berdiri di sebelah kanan. Kanan imam. Baik, yang seterusnya kita lihat kedudukan sekumpulan makmum lelaki saja, di mana imam lelaki, makmum pun semua lelaki. Seperti biasa, bentang sejadah dahulu. Bagaimana pula sejadah makmum? Oleh kerana makmumnya ramai, maka sejadahnya disusun di belakang, bukan lagi sebelah imam. Imam berdiri di tempat imam, kemudian makmum berdiri rapat saf di belakang imam. Nampak? Baik, yang seterusnya kita lihat pula sekiranya makmum adalah perempuan, imam perempuan dan makmum pun perempuan, semua perempuan. Macam mana kedudukan sejadah? Ini sejadah imam, ini sejadah makmum. Makmum. Jadi imam berdiri di sejadah imam, kemudian makmum rapat di sebelah kanan imam dan juga di sebelah kiri imam. Sekiranya makmum tu 2 orang. Nampak rapat dia punya sejadah, tidak terpisah. Yang seterusnya kita lihat pula sekiranya imam dan juga makmum berbeza jantina. Maksudnya makmum adalah perempuan. Bentang sejadah untuk imam, kemudian sejadah untuk makmum. Susun sama di belakang. Kerana apa? Kerana berlainan jantina imam. Ini makmum. Makmum di belakang, kedudukannya rapat. Lurus di belakang. Baik. Seterusnya, sekiranya imam perempuan dan 3 atau lebih makmum perempuan. Nampak? Ini sejadah imam, kemudian sejadah makmum. Rapat. Rapat. Imam berdiri di hadapan sedikit. Kalau nampak ni beza dia sedikit saja. Kemudian kita tengok makmum. Dia rapat di sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Ada lagi, kalau ada makmum yang datang kemudian, rapatkan sejadah dan solat. Rapat. 2 sejadah boleh 3 orang solat. Menunjukkan rapatnya kedudukan makmum. Baik, yang seterusnya kita tengok pula kedudukan sekumpulan makmum lelaki dan seorang makmum perempuan. Maksudnya makmum tu ada lelaki dan ada perempuan. Bagaimana kedudukan mereka?
ya. Ini sejadah imam, sejadah makmum, makmum lelaki. Okey, ada satu ya sejadah di belakang. Ini adalah sejadah untuk makmum perempuan. Kedudukan makmum. Jadi makmum perempuan berada di sebelah kiri, ya, kiri belakang. Sebab itu kalau kita pergi ke masjid, biasa kalau kita lihat ruangan solat perempuan berada di sebelah kiri kalau kita menghadap kiblat, ya, kerana perempuan dia mulakan di sebelah kiri. Okey. Baik, yang seterusnya kita lihat pula kedudukan seorang makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Okay, seorang je makmum lelaki. Okay, kita tengok sejadah imam, sejadah makmum lelaki rapat dengan imam, sejadah makmum perempuan di belakang. Imam berdiri di hadapan, makmum lelaki rapat dengan imam, macam mereka solat berdua, ya. Makmum perempuan masuk ke belakang. Okey. Ya. Okey, bagaimana pula sekiranya sekumpulan makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan, ya, dalam masjid contoh kan. Baik. Ini sejadah imam, sejadah makmum lelaki. Okay, ya. Kemudian sejadah makmum perempuan. Tengok imam berdiri di tempat imam, jemaah lelaki di hadapan dan jemaah perempuan di belakang jemaah lelaki. Okey. Saya harap faham, ya. Alhamdulillah. Baik, seterusnya kita lihat pula syarat solat berjemaah. Solat berjemaah ada 5. Yang pertama ialah makmum berniat mengikut imam, ya. Yang kedua, makmum mengetahui pergerakan imam. Maknanya makmum tahu apakah pergerakan yang dilakukan oleh imam supaya dia dapat mengikut dengan betul, ya, pergerakan imam tersebut. Kemudian kedudukan makmum di belakang imam. Tidak boleh makmum berada sama, ya, dengan imam ataupun depan lagi daripada imam. Kemudian pergerakan makmum mengikut semua fi'li imam, ya, rukun fi'li imam. Maknanya makmum tidak boleh bergerak ataupun melakukan pergerakan dahulu daripada imam. Baik, yang seterusnya jarak saf terakhir dalam masjid dan di luar tidak melebihi 150 meter atau 300 hasta. Okey. Sekiranya dalam sebuah masjid itu safnya ataupun jemaahnya penuh, ya, maka sebagai orang yang datang lewat, dia masih lagi boleh melakukan solat berjemaah di luar masjid dengan syarat tidak melebihi 150 meter bersamaan dengan 300 hasta. Hasta tu kira macam mana? Hasta ialah dari ujung jari ke siku. Itu hasta. Ya. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, makmum terbahagi kepada 2 jenis, iaitu makmum muafiq dan makmum masbuk. Mari kita kenali setiap jenis makmum tersebut. Yang pertama ialah makmum muafiq. Apakah makmum muafiq? Makmum muafiq ialah makmum yang sempat membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama dengan imam sebelum imam rukuk pada rakaat pertama. Kemudian makmum muafiq ini hendaklah menyempurnakan rakaat bersama-sama imam. Ini bermaksud makmum muafiq dapat memberi salam bersama-sama dengan imam kerana semua rakaatnya dikira. Baik, kita lihat pula apakah maksud makmum masbuk. Makmum masbuk ialah makmum yang tidak sempat, ya, dia tak sempat membaca surah Fatihah dengan sempurna bersama-sama dengan imam sebelum imam rukuk pada rakaat pertama. Yang kedua, jika sempat rukuk dan tumakninah bersama dengan imam, makmum mendapat rakaat tersebut. Ya, jika dia sempat rukuk dan tumakninah, maka pada rakaat kedua dan seterusnya itu dikira. Okay, ya. Kemudian makmum masbuk hendaklah menyempurnakan rakaat yang tertinggal selepas imam memberi salam. Bila imam beri salam, dia kena bangun untuk menambah rakaat yang dia tertinggal.
Ya, digambar di mana pelajar baru nak mengangkat takbir ketika rakan-rakannya yang lain sudah pun sujud, maka dia dah tertinggal rakaat tersebut. Nampak ya pelajar? Mari kita lihat kaifiat solat bagi makmum masbuk tadi. Ya. Yang pertama, tidak tergesa-gesa mendapatkan rakaat bersama imam. Ya, jangan berlari-lari. Ya, kadang-kadang terlihat pelajar yang mengangkat takbir secara tergesa-gesa seolah-olah mengangkat takbir dalam keadaan berlari. Jangan ya. Yang kedua, berdiri tegak berniat takbiratul ihram dan pemakninah serta terus mengikut pergerakan imam. Ya, jangan buang masa. Yang seterusnya, tidak memberi salam bersama-sama dengan imam, sebaliknya berdiri selepas imam memberi salam untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Ya. Bangun bila imam beri salam, kita bangun untuk menambah rakaat kita yang tertinggal. Keempat, menyempurnakan segala rukun solat sehinggalah memberi salam. Ya, jadi kita ni makmum masbuk, selesainya lebih lewatlah daripada makmum muafiq. Baik, sekarang ni mari kita lihat pula hikmah, iaitu kebaikan, ya, kelebihan solat berjemaah. Solat secara berjemaah yang pertama dapat melahirkan masyarakat yang berdisiplin dan patuh kepada arahan pemimpin kerana melazimkan diri, membiasakan diri mengikut segala pergerakan imam. Ya, dapat melahirkan disiplin, ya, yang mematuhi peraturan dalam diri kita. Yang kedua, solat secara berjemaah dapat menyatukan hati umat Islam kerana sentiasa solat dalam saf yang teratur. Ya, dapat bertemu, dapat berkenalan, ya, dapat merapatkan silaturahim. Seterusnya, solat secara berjemaah juga dapat melatih diri menjadi pemimpin yang berkualiti kerana mengikut kaifiat solat yang berjemaah yang betul. Ini bagi imam, ya, imam dapat melatih dirinya menjadi pemimpin. Kemudian solat secara berjemaah juga dapat ganjaran pahala dengan 27 kali ganda berbanding dengan solat bersendirian, sebagaimana hadis yang kita baca tadi. Kemudian solat secara berjemaah dapat menjadikan tubuh badan lebih segar dan bertenaga kerana solat berjemaah menyeimbangkan cas elektrik, ya, cas elektrik positif dan negatif dalam badan, sehingga ya, semua jemaah yang berdiri solat berjemaah secara rapat-rapat itu mendapat cas yang aura yang bagus. Sekian dulu video kita pada kali ini. Semoga dapat memberi manfaat pada semua pelajar. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu dari diri ustazah sendiri. Sekian, selamat mengulang kaji. Jangan lupa like, subscribe dan share. Sekian, Assalamualaikum, bye.